Apa sebenarnya yang berlaku? Tuan-tuan, 6 juta dah dibayar oleh syarikat yang dapat tender pembinaan litar lumba dan projek mengurus 4 tahun yang lalu. 6 juta. Tetapi mana pergi litar lumba? Itu yang pertama. Itu soalan kita yang pertama. Kedua, siapa pengurusi Kedah FA? Atau sekarang ini dipanggil Kedah Darul Aman. Pengurusinya tidak lain tidak bukan adalah Sanusi. CEO-nya siapa? CEO-nya tidak lain tidak bukan, tuan-tuan. So, bila orang PAS berbangga kita tak ada rasuah, ini kita cerita yang ni, tuan-tuan. Kita cerita itu yang MBI tu. MBI yang kena tangkap pasal rasuah, isu rasuah REE tu. Yang tu pun bekas calon PAS juga, tuan-tuan. Kita belum cerita yang tu bekas calon PAS juga tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng, kita bersama lagi. Ni aku pelik sangat lah negeri Kedah sekarang ni. Banyak sangat kes. Banyak sangat. Hari tu CEO MBI Kedah kan? Ni pula CEO bola pula dekat Kedah. Rasuah tak habis-habis lah puak-puak ni. Tak habis-habis dengan rasuah. Ni apa hal ni? Kata hampa bersih. Kata hampa stabil. Tapi takkanlah hampa duk lakukan rasuah macam ni. Malu korang lah. Kelab yang terbaru, kelab bola sepak utara tanah air ditahan reman oleh SPRM. Astaghfirullahalazim. Inikah ajaran parti PAS? Inikah yang macam didikan parti PAS? Inikah yang diajarkan oleh pimpinan-pimpinan parti PAS? Takkanlah Sanusi mengamalkan macam ni. Biasanya kalau kepala di atas dia rasuah, hak di bawah kemungkinan rasuah juga. Sebab banyak sangat dah kita duk dengar rasuah ni. Daripada lombong apa atau dekat SIK tu. Lepas tu mai dekat MBI pula. Ni mai dekat bola sepak pula. Ni mai pula untuk mendapatkan projek untuk litar tu pula. Lepas tu untuk dapatkan projek pai ayak pula. Astaghfirullahalazim. Ini ke yang diajak oleh parti PAS? Aku rasalah kan. Aku rasa-rasalah. Inilah yang diamalkan sewaktu mereka ada di dalam kerajaan pusat tu. Disebabkan mereka rasa nikmat mudahnya, betapa berleluasanya dengan mengamalkan rasuah sewaktu mereka ada di dalam kerajaan persekutuan dulu. Jadi mereka mengekalkan sehingga hari ini. Adakah macam tu kan? Betul ke? Ataupun ini semua mungkin-mungkin saja. Tapi kenapa dia disiasat oleh SPRM? SPRM saja-saja mereka takkan pergi tangkap, geng. Mereka takkan pergi pegang hang, mereka takkan tangkap hang kalau mereka tak ada bukti. Kalau mereka tak ada report soal hang tu. Sebab kan ada report, ada bukti, ada fakta-fakta kes, ada orang yang pergi buat report soal salah laku hampa. Sebab tu SPRM pergi ambil tindakan. Sebab itulah SPRM terus pergi tangkap hampa. Sebab apa? Sebab SPRM tahu. Dan SPRM dah mengkaji. Dan SPRM mulalah ambil tindakan sebab ada fakta-fakta kes. Kalau tak ada fakta-fakta kes, SPRM pun tak akan pergi tangkap hampa. Kan? Kalau SPRM tak ada fakta-fakta kes, terus SPRM dia pergi tangkap, dia boleh membuat orang yang kena tangkap boleh ambil satu tindakan terhadap SPRM. So SPRM dia nak elak daripada dia ambil tindakan sebelum dia pergi tangkap seseorang. Dia akan semak dulu, dia akan siasat dulu. So bila dah ada bukti fakta-fakta kes, barulah dia pergi ambil tindakan. Jom, aku nak bawa dengan hampa sama-sama. Jom kita dengar video pendek daripada Wan Abdul Hadi. Dan lepas ni aku akan bawa dengan Iswadi Moni menceritakan inilah pimpinan yang diajarkan oleh negeri Kedah. Pimpinan negeri Kedah. Jom sama-sama kita dengar. Okey, aku ada satu berita aku nak kongsi dengan semua. Semua wajib tahu berita ni. Hari ni seorang ketua pegawai eksekutif ataupun CEO Persatuan Bola Sepak di sebuah negeri, kelab bola di utara tanah air, antara 4 individu yang telah ditahan reman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kenapa? Kerana disyaki telah meminta serta menerima rasuah lebih 6 juta ringgit Malaysia. Jadi berdasarkan siasatan yang dijalankan oleh SPRM, wang lebih 6 juta tersebut telah dimasukkan ke dalam akaun sebuah persatuan bola sepak yang berpangkalan di utara tanah air.
Kelab mana? Fikir-fikirlah sendiri. Okay? Jadi wang rasuah tersebut dipercayai sebagai balasan. Kerana apa? Kerana telah membantu seorang pemilik sebuah syarikat untuk mendapatkan tender projek pembinaan lita lumba dan projek mengurus, mengoperasi serta menyelenggara 5 loji takungan air di sebuah negeri. Jadi kita tahu bulan 11 hari tu tahun lalu CEO MBI kena tahan SPRM kes rasuah. Kita tahu heboh satu Melaya benda tu. Hari ni CEO kepada kelab bola sepak di sebuah negeri di utara tanah air kena tahan SPRM sebab kes yang sama, kes rasuah juga. Sebab itulah lita lumba tak pernah nak siap, 5 loji tak siap, 6 juta dah kena sakau dah. Rupa-rupanya inilah punca dia. Banyak projek-projek terbengkalai di negeri Kedah ni. The Greater Kedah lah sangat. Konon-kononnya The Greater Kedah. Bersih dan stabil tang mana ni? Orang Kedah bersih dan stabil tang mana ni? Cuba bagi tahu aku cerita meh. Untuk pengetahuan hampa kan, ada lagi tau sampai hari ni ada rakyat-rakyat Kedah yang masih duk bawa The Greater Kedah. Dia punya video-video depa buat kan, mesti akan ada The Greater Kedah, The Greater Kedah, The Greater Kedah. Tak berhenti dia pun bawa The Greater Kedah. Tapi The Greater Kedah yang macam mana tu depa nak bawa? Adakah seperti mana Kelang dekat Selangor ni? Kan? The Greater Kelang Valley. Tapi Kedah kita pun tak faham macam mana depa nak bawa sebenar-benarnya. Kita kan kadang-kadang kan kita tak faham. Kita tak faham sungguh duk tunggang agama ni, duk tunggang setunggang-tunggangnya sewaktu pilihan raya, sewaktu kempen pilihan raya. Last satu persatu Allah tunjuk tau. Satu persatu. Dan kita boleh nampak yang depa tunggang selama ni, hanya nak tutup je lapisan muka dia. Kan? Padahal hati dia berbeza. Hati depa tak sama seperti tindakan depa. Kan? Tindakan depa tu semata-mata untuk nak dapatkan sesuatu, untuk nak dapatkan jawatan. Tapi hati depa ni sangat-sangat busuk mengamalkan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tak sepatutnya depa lakukan. Kan? Sepatutnya bila depa tunggang agama, kononnya depa memperjuangkan agama, sepatutnya tindakan dia tu mengikut agama. Faham tak? Sepatutnya tindakan depa tu mengikut agama, bukannya agama kena ikut depa. Itu yang bermasalah sekarang. Seperti mana aku akan buat satu video, aku akan berkongsi dengan hampa nanti bila-bila. Dia seorang ustaz ni menceritakan orang politik dia tak boleh gunakan agama. Tapi orang politik perlu ikut agama. Di dalam politik pun kita perlu mengikut saluran-saluran agama. Bukannya agama nak kena ikut kita. Tak apa, nanti aku akan buat video tu, aku dah ada. InsyaAllah aku akan berkongsi dengan hampa semua. Ini soal khawarij, soal pelbagai-pelbagai. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Munir soal ni 4 orang yang dah ditangkap ni. Allahu Akbar. Apa jenis lah. Sepatutnya hampa ni kononnya hampa parti agama, ikutlah cara agama, cara yang halal. Tolak hapuskan rasuah, hapuskan salah guna kuasa. Ini kalau projek aja kena bagi kat geng dia, lepas tu terima habuan. Bagus ke tak bagus? Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Munir. Now, langkah Dubai tersebut, saya ada ceritakan, saya bawakan, saya akan ceritakan sebentar lagi 3 golongan yang bawa. Tetapi maksud saya nak ceritakan kat sini. Langkah Dubai ni antara lain memerlukan dana. Dan bila dana-dana tersebut sudah mula ditutup, dikorek dan disekat, di sini Perikatan Nasional menghadapi masalah, tuan-tuan. Di sini Perikatan Nasional menghadapi masalah. Kita kena stay one head ahead. Kita kena sentiasa satu langkah ke hadapan dalam nak menghadapi golongan-golongan pengkhianat nak menghancurkan negara kita ni, tuan-tuan. Baik, kita akan cerita tentang 3 golongan itu. Tapi saya nak buat ni, ada related juga. 4 termasuk CEO. Terima kasih Azlina Abdullah.
CEO Persatuan Bola Sepak ditahan SPRM. CEO Persatuan Bola Sepak Kedah. Okey. Alostar Kedah. 4 lelaki termasuk seorang CEO sebuah persatuan bola sepak ditahan kerana disyaki meminta serta menerima wang rasuah bernilai 6 juta ringgit 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu bila tuan-tuan? 4 tahun lalu 2020. Turut ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah adalah 2 wakil perunding persatuan berkenaan serta seorang lagi individu yang bekerja sendiri. Sumber memaklumkan keempat-empat mereka yang berusia antara 40 hingga 60 tahun ditahan di antara 5 hingga 6.30 petang kemarin ketika hadir di Pejabat SPRM Kedah bagi dirakam keterangan. Berdasarkan siasatan dijalankan, wang lebih 6 juta berkenaan telah dimasukkan ke dalam akaun sebuah persatuan bola sepak. Wang rasuah itu dipercayai sebagai balasan kerana membantu seorang pemilik sebuah syarikat yang mendapatkan tender projek pembinaan litar lumba dan projek mengurus mengoperasi serta menyelenggara 5 loji takungan air katanya. Keempat-empat suspek ini kini ditahan bermula semalam bagi membastu siasatan lanjut. Okey, apa jadi dengan litar lumba di Kedah tuan-tuan? Apa jadi dengan litar lumba di Kedah? Pada 1 November 2023, litar lumba di Kedah dikatakan tidak siap-siap, terbengkalai. Ini pada tahun November 2023. 6 tahun tunggu litar lumba Kedah tidak siap-siap. Peminat sukan, kerajaan negeri telah beberapa kali berjanji untuk menyiapkan pembinaannya selepas hanya kerja-kerja tanah dilakukan. Kegagalan kerajaan negeri menyiapkan projek itu secara tidak langsung menimbulkan persoalan apa sebenarnya yang berlaku. Apa sebenarnya yang berlaku? Tuan-tuan, 6 juta dah dibayar oleh syarikat yang dapat tender pembinaan litar lumba dan projek mengurus 4 tahun yang lalu. 6 juta. Tetapi di mana pergi litar lumba? Itu yang pertama. Itu soalan kita yang pertama. Kedua, siapa pengurusi Kedah FA atau sekarang ini dipanggil Kedah Darul Aman? Pengurusinya tidak lain tidak bukan adalah Sanusi. CEO-nya siapa? CEO-nya tidak lain tidak bukan tuan-tuan. Pada 2020, ni cerita tahun 2020, CEO-nya adalah Tuan Haji Zulkifli bin Cik Harun. Pada tahun 2020, Kedah FA sekalung tahniah Tuan Haji Zulkifli bin Cik Harun dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kedah FA pada waktu itu. Now, siapakah dia? Haji Zulkifli Cik Harun. Beliau adalah calon N13 Kota Darul Aman pada tahun 2018, PRU 2018 tuan-tuan. Tetapi dia kalah teruk dekat Kota Darul Aman. Tetapi dia calon PAS. Nah, ada yang mengatakan CEO sekarang ini adalah orang lain. CEO-nya adalah Kamal Idris bin Haji Ali. Haji Ali. Betul. CEO ni dilantik pada tahun, kalau tak silap saya, 2021 hujung atau 2022. Lebih kurang macam tu. Kan? Kamal Idris bin Haji Ali. Ini adalah CEO yang baru. Tetapi dikatakan cerita ini berlaku 4 tahun yang lalu. So, kalau 4 tahun yang lalu, bukan Kamal ini, bukan Kamal Idris. Ada yang kata, tapi yang ni Kedah KDA, Kedah Darul Aman. Yang tadi tu Kedah FA. Kedah FA telah ditukar nama kepada Kedah Darul Aman pada tahun 2021. Betulkan saya kalau orang Kedah kata saya silap lah. Tetapi Kedah FA, sewaktu CEO dia daripada PAS, telah pun ditukar nama kepada Kedah Darul Aman atau KDA, dan juga telah ditukar dia punya pengurus dia kepada someone else, Cik Daud sebagainya, pada tahun pada tahun 2021. Kan? Untuk to put things into perspective, tuan-tuan boleh baca yang inilah. Saya tunjuk je. Okay, boleh baca yang ini.
Prior to 2021 season, the club changed its name from Kedah FA to Kedah Darul Aman on 25th of November 2021. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar has been appointed by the President of Kedah Football Association, Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Makno, as the chairman of Kedah Darul Aman. Silap, chairman adalah the chairman dia adalah Tan Sri Datuk Daud Bakar, tetapi presiden dia adalah Sanusi. Saya tersilap tadi. Okey, nampak So bila orang PAS berbangga kita tak ada rasuah. Ini kita cerita yang ni tuan-tuan. Kita cerita itu yang MBI tu. MBI yang kena tangkap pasal rasuah, isu rasuah REE tu. Yang tu pun bekas calon PAS juga tuan-tuan. Kita belum cerita yang tu lah bekas calon PAS juga tu. So macam mana tu? Tuan-tuan fikirlah sendiri. Agak-agak lah tersadung di mata duit tuan-tuan. Tersadung di mata duit. Litar tak siap. Langkawi pun macam itu. Malam-malam karaoke dengan perempuan. Itulah dia pemimpin PAS Kedah dan juga Malaysia. Hashtag Pasik. Hashtag Pasik tuan-tuan. Hashtag Pasik boleh tak? Hashtag Pasik boleh tuan-tuan? Haji Hadi kata, dia kata apa, pemberi rasuah paling ramai orang bukan Melayu. Ya, mengikut statistik, tapi dia lupa peminta rasuah paling ramai orang Melayu kita sendiri. Bagi malu saja. Hashtag Pasik, P-A-S-I-K. Pasik tuan-tuan. Cakap tak serupa bikin. Cakap tak serupa bikin. Baik. Macam mana geng? Faham Hashtag Pasik. Itulah tunggangan yang mereka duk bawa selama ni. Last duk tuduh orang, duk mengata ke orang, duk hina orang. Last Allah pusing balik, kena kepada puak-puak dia balik. Dia nak pusing apa dia lagi. Dengan apa yang berlaku sekarang ni, daripada segi tim bola sepak ni pun, yang berlaku di bawah Sanusi sendiri. Bukan di bawah pemerintahan kerajaan Pakatan Harapan waktu sampai 2020 dan penukaran-penukaran apa semua, chairman dia apa semua di bawah Sanusi, bukan di bawah orang lain. Janji-janji yang dibuat oleh yang Sanusi nak buat lita lumba apa semua, Sanusi yang buat, dan projek duit yang diluluskan pun di bawah Sanusi. Yang berlaku masalah pun di bawah Sanusi. Yang baru ni pasal MBI, yang berlaku masalah pun di bawah Sanusi. Tempoh kecurian REE pun di bawah Sanusi. Kalau lori tak terbalik lah hari tu pasal REE ni, kita pun tak tahu sampai lah kot orang duk curi REE tu. Sangat-sangat banyak kerajaan negeri Kedah berjanji, janji itu, janji ini. Haram apa pun tak ada. Lalas tiba-tiba duk terkeluar rasuah situ, rasuah sini, MBI, orang kuat Sanusi kena tahan SPRM, kena didakwa di mahkamah, kes rasuah, kes terima duit rasuah, itu rasuah, ini rasuah. Banyak ni, banyak. Aku nak tanya, projek paip air yang kerajaan Pakatan Harapan 1.0 bagi duit 930 juta ringgit untuk selesaikan masalah loji-loji di Kedah dan penukaran ataupun penambahan paip-paip air dekat negeri Kedah. Dah selesai ke belum? Waktu kempen pilihan raya negeri hari itu, beberapa orang duk hantar gambar paip duk lungguk tepi jalan tu dah berbulan-bulan sehingga naik rumput tutup paip-paip untuk penukaran ataupun penambahan. Sampai sekarang kita tak tahu cerita dah siapkah belum. Katanya hari tu memang dah bulan November ke bulan September 2023 sepatutnya siap, tapi sampai sekarang kita tak dengar cerita apa. Jadi hampa boleh tengoklah dia akan kona kat tu disebabkan satu je. Disebabkan Sanusi ni dia ni pandai bercakap. Sanusi ni dia pandai berbicara, pandai buat lawak, pandai macam mana? Contoh macam satu isu tu dia pandai buat lawak, dia pandai mainkan perasaan orang supaya orang ketawa, supaya orang gelak-gelak. Jadi kepala otak orang ni,
orang ataupun wartawan ni dia tak fokus sangat kepada tajuk yang sebenarnya, soalan yang sebenarnya yang ditanyakan. Kan? Sebab apa? Yang macam Sanusi ni pandai berkona-kona. Dia kona kok tu, dia kona kok ni. Macam itulah. Yang ditanyakan soal langkah Dubai. Hampa boleh tengok tara mana dia tu kona. Oh, langkah semberung, langkah bera, langkah itu, langkah cokit. Cuba hampa tengok. Dia duk kona kok tu, dia duk kona kok ni. Orang tanya pasal satu tajuk. Jawablah satu-satunya tajuk tu. Tapi dia pi kok tu, dia pi kok ni. Itulah. Sebab itulah kalau macam Sanusi ni, kalau walaun ni, mereka tak ambil tahu sangat. Mereka takkan faham dengan Sanusi ni. Tapi apabila mereka ambil tahu, mereka fokus straight, Sanusi kalau ikutkan, dia tak boleh jawab dah pun. Kan? Tapi disebabkan bila dia kona kat tu, dia kona kat ni, sebab tu kita nampak, dia sentiasa dia boleh jawab. Tapi dia jawapan dia tu, dia pergi kok lain. Dia lari kok tu, dia lari kok ni. Itulah Sanusi dan tim-tim parti PAS di dalam kerajaan dia, di dalam orang bawah dia sebenarnya yang bermasalah. Depa bukan main, depa duk acah-acah macam depa tu bersih lah sangat. Depa ni bersih gila-gila punya, padahal kotak yang amat-amat punya kotak. So kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Aku harapkan insya-Allah Allah Maha Adil. Allah akan tunjuk apakah yang sebenar-benarnya kejahatan, kemunafikan yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan, tak kira daripada parti apa pun. Hang rasuah, insya-Allah Allah akan tunjuk kesalahan rasuah yang hang lakukan. Terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.